Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih membuka ruang kepada saya mewakili KDN untuk memberi maklum balas terhadap sejumlah perkara yang telah disentuh oleh rakan-rakan ahli parlimen. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan ahli parlimen yang mengambil bahagian, 46 orang semuanya, dan kami telah mengumpul hampir 63 perkara yang berkisar kepada hal ehwal imigresen, isu keselamatan negara, sumber manusia dan kebajikan, juga disentuh tentang kemudahan logistik, IPD, balai polis dan kuartus. Saya akan memanfaatkan masa sekitar 45 minit ini dengan memaklumkan perkara yang pertama. Untuk Sri Pertua, saya mulakan dengan beberapa success stories yang telah kami capai. Belum sempurna, tapi masih boleh dibanggakan. Pertama adalah di kawasan selatan, isu kesesakan tambak Johor, Singapura, yang sekarang ini dilalui hampir 135 juta travelers setahun, inbound and outbound. Dan isu ini berlarutan sangat lama. Melalui jawatan kuasa kabinet untuk melegakan kesesakan tambak Johor ini, pelbagai inisiatif telah KDN usahakan. Antaranya adalah kami menambah kaki tangan Jabatan Imigresen supaya ke semua kaunter itu ada anggota yang bertugas, terutama pada waktu puncak. Kedua, kami gabungkan kaunter di zon kereta. Sekarang ini pemandu kereta kena berhenti 2 kali. Mula-mula cop pasport, kemudian bergerak ke depan, touch and go dan juga bayaran JPJ. Sekarang kami satukan. Kerana satukan urusan kaunter itu, kami jimatkan 3 saat bagi sebuah kereta. 3 saat ni, Tan Sri Pertua, kalau Tan Sri berada di sana, sebenarnya sangat dihargai oleh pengguna. Auto gates juga kami tambah supaya membolehkan negara jiran kita Singapura asal memiliki pasport negara dia compatible dengan sistem yang kita guna pakai. Jadi within a split second dia boleh melepasi kawalan. Tan Sri di-Pertua, begitu juga sekarang kami lakukan laluan kontra pada ketika waktu puncak. Laluan asalnya sepatutnya untuk arah kita ke Singapura, ya. Tetapi kalau waktu puncak, arah laluan kontra itu kita buka. Terbaru saja mula bulan lepas dan kesannya sangat ketara, membantu meredakan. Perkara kedua ialah tentang reformasi depo imigresen. Di KDN sekarang kami telah pun mengeluarkan sebahagian daripada tahanan kanak-kanak dalam depo imigresen. Depo imigresen ada 19. Dan kanak-kanak ni angkanya berubah, tapi sekitar 1,000 orang. Apa yang kami buat adalah kanak-kanak umur 18 ke bawah ini, kami keluarkan daripada depo imigresen yang secara relatifnya keadaan depo tahanan itu tak kondusif untuk kanak-kanak. Projek pertama kami adalah dinilai, kami namakan sebagai Baitul Mahabbah, dan bulan ini, minggu ketiga, saya akan berada di Papar untuk meluncurkan yang kedua. Dan tahun depan, dengan peruntukan sebesar 10 juta yang telah diluluskan oleh Menteri Kewangan, kami akan wujudkan satu lagi di Sarawak dan satu lagi di Semenanjung. Sasaran kami 4. Jadi berdikit-dikit, yang namanya kanak-kanak, kami akan keluarkan daripada depo imigresen supaya dia rasa suasana tempat dia ditahan itu, sementara proses penghantaran pulang kami uruskan dengan kedutaan yang berkenaan. Maka
pihak immigration, pihak rela akan memberikan penjagaan yang lebih baik kepada mereka dan mereka dapat merasai perbedaannya sekarang apabila kita memberikan tumpuan kepada perkara ini. Perkara ketiga, pada awal tahun ini, ketika kerajaan baru tertubuh, waktu itu 5 sektor ekonomi kritikal seperti peladangan, pertanian, perkilangan, perkhidmatan ini memerlukan anggaran 518,000 pekerja asing. Kita baru saja menghadapi masalah COVID dan untuk lonjakan ekonomi dibuat, 5 sektor ini mengatakan mereka perlu 518,000. KDN selain pada KSL sumber manusia, kami tampil dengan program rekalibrasi bermaksud pekerja asing yang sudah sedia ada di sini, cuma tempoh permitnya tamat atau dia overstay, kami minta mereka munculkan diri, daftar bersama majikan dan kami berikan mereka pas lawatan kerja. Tan Sri, saya suka berkongsi dengan Dewan sehingga bulan Ogos dan September, kami telah pun berjaya membantu untuk mencapai keperluan 5 sektor ekonomi bertujuan untuk merancakkan kembali ekonomi dalam negara kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan ahli yang berhormat, terutama yang menyebut tentang peri pentingnya allowance anggota polis dikaji semula. Saya ucap terima kasih Damansara, Pendang, Segamat, Miri, apabila saya salah. Suka saya maklumkan bahawa Perdana Menteri telah mengarahkan supaya perbincangan diteliti semula di bawah sistem saraan perkhidmatan awam. Pihak polis telah pun mengemukakan cadangan atau formula kami untuk tujuan pelaksanaannya melibatkan anggota polis. Sementara itu diteliti, suka saya maklumkan bahawa allowance dan bayaran insentif sedia ada dalam pasukan polis itu terus berjalan. Misalnya kalau dia anggota pasukan Gerak Am, bayaran insentif tetap sebulan adalah RM400. Kalau dia pula melibatkan juruterbang PGU, pasukan Gerak Udara Polis ini, bayaran insentif juruterbang itu sehingga RM2,000 ke RM4,000. Kalau dia anak kapal, itu RM400 hingga RM1,000. Begitulah kalau dia itu adalah pasukan pemusnah bom, insentif bulanannya sehingga 100. Kami ada hampir 106 insentif, ada 5 yang tetap. Jadi hari ini Tan Sri, seorang constable, take home dia adalah sekitar 2,100 hingga 2,500. Kalau dia lance corporal, antara 2,400 hingga 2,800. Itu belum ada potongan apa-apa. Memang secara relatifnya rendah. Kerana itu pihak pasukan PDRM dalam menyambut apa yang disebut sebagai sistem saraan perkhidmatan awam yang sedang diteliti ini, pihak polis telah pun mengemukakan cadangan kami. Dan andai kata di sana nanti melalui jawatan kuasa itu memperakukan, maka boleh saja kita melaksanakannya segera. Tan Sri Yang Di-Pertua, Ipoh Timur ada Tan Sri. ya. Ipoh Timur. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mohon patah balik ke isu berkenaan dengan tahanan immigration. Seringkali bila kita bangkitkan tentang tahanan immigration, segolongan yang seringkali terlibat dalam bab ditahan ni adalah pelari-pelari dan kadang-kalanya didakwa ada UNHCR card, rupa-rupanya UNHCR cardnya palsu ke apa, dan waktu mereka bekerja. Saya nak linkkan, pautkan dengan arahan 23 Majlis Keselamatan Negara yang berkenaan dengan hak bekerja. Saya dapat dalam internet dan juga dikabarkan oleh pegawai-pegawai kerajaan berkenaan hasrat dan rancangan untuk olah atau tambah baik arahan 23 Majlis Keselamatan Negara untuk sekurang-kurangnya membuka ruang untuk pelari, pemegang kad UNHCR untuk bekerja. Sama ada, saya nak mohon sedikit pencerahan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan sama ada proses usaha hasrat penambahbaikan arahan 23 sudah selesai dan sekiranya belum, bila akan ia dimuktamadkan?
Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Puan Timur. UNHCR keberadaannya di Malaysia, tugasnya ada dua. Mendaftar pelarian. Betul lah, Timbalan Menteri ya. Timbalan Menteri luar, itu teritori dia sebenarnya. Yang kedua adalah berusaha untuk menghantar mereka ini ke negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Baik. KDN, kami telah memulakan kerjasama dengan UNHCR. Tujuannya satu, kami nak dapatkan data lengkap yang namanya pelarian di Malaysia ini yang didaftarkan dan dah dapatkan UNHCR. KDN kami daftarkan juga. Kami gunakan sistem TRIS, okay, di bawah immigration dan sebagainya. Tujuannya apa kita nak dapat data lengkap? Tujuannya kerana Majlis Keselamatan Negara dalam satu kertas dasar bersetuju untuk mengusahakan penyelesaian komprehensif terhadap isu pelarian ini. Mereka dah ada di sini, hakikatnya. Dan menguruskan mereka itu adalah satu tindakan yang betul daripada membiarkan mereka membawa diri dan menimbulkan pelbagai potensi masalah sosial, ekonomi, keselamatan dan sebagainya. So, apa yang kita setujui adalah kita akan facilitate mereka untuk mendapat akses kepada pendidikan walaupun bukan sekolah kerajaan. Kita akan memberi sokongan kalau ada inisiatif pihak swasta yang menyediakannya. Akses kepada kesihatan. Mereka manusia biasa, ada ketika sihat, ada ketika sakit. Ya. Akses kepada peluang pekerjaan. Di satu sisi, beberapa sektor menghadapi kekurangan tenaga kerja dan mereka ada di sini. Jadi, dia harus bermula dengan pengumpulan data yang kredibel. Jadi usaha itu sekarang berjalan dengan begitu baik sekali sebagai pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan. Saya ambil maklum termasuk arahan 23 yang disebut. Jadi bergerak ke hadapan, tekad kita adalah dalam pengurusan dan penyelesaian secara komprehensif ini adalah 3 perkara: pekerjaan, kesihatan dan juga pendidikan. Secara terancang, bukannya by default dia pandai-pandai nak buka warung sana, nak kerja sini apa semua, tak. Kita akan selaraskan yang itu. Itu reaksi saya kepada ni. Baik. Tadi saya tengok pendang. Pendang. Ya, Terima kasih. Tuan Sen Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri KDN. Saya nak menyentuh tadi banyak berkenaan dengan allowance. Allowance ini dia akan berubah. Dia tidak tetap sepertinya salary. Tapi walau bagaimanapun, saya nak pergi yang pertama dulu. Terima kasih kerana gabungkan kesesakan pemeriksaan di Tambak Johor. Jadi saya nak mendapat maklumat kesan daripada gabungan ini, berapa peratus kita dah reduce speed up the process tu ataupun kecepatan yang berlaku dalam kesesakan itu, kerana bila kita dapat data-data kesan yang daripada di segi peratusan, mungkin kita boleh laksanakan di CIQ yang ada pintu masuk seperti di Bukit Kayu Hitam dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, tadi mungkin tak sampai kot lagi kepada apa yang saya nak sentuh ni. Tadi allowance. Allowance ini saya rasa kena duduk bincang. Kerana adakah pasukan polis ini terikat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi kalau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dia tak boleh nak berubah banyak. Sebab pasukan polis ini dia lain nak dibandingkan dengan Perkhidmatan Awam. Kerjanya tidak ada waktu, shift, siang dia kena tidur dan sebagainya, malam dia, lepas tu terdedah kepada keselamatan, dilanggarnya, seperti polis trafik, kadang-kadang orang langgar dengan motor, dengan apa semua. Ini perlu diberi perhatian. Sebab itu saya katakan tadi, bila elok-elok ini dia boleh berubah, kena tengok berdasarkan kepada target-target tempat-tempat dia bertugas. Seperti kita tengok Johor Bahru, Seremban, Putrajaya, Kuala Lumpur, Ipoh, Pulau Pinang. Ini kita perlu melihat secara lebih terperinci untuk buat feasibility study supaya mereka mendapat orang kata kebajikan yang baik. Kita perhatian. Yang seterusnya, saya selalu menekankan, kalau masih terikat dengan SPA, gaji polis ini. Jadi saya nak cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri KDN ini supaya kita pisahkan, jadikan Suruhanjaya polis, gaji polis ini untuk mereka mudah untuk mereka buat kajian untuk menaikkan gaji-gaji polis. Yang seperti yang saya cadangkan dalam ucapan saya, paling kurang 2,000
Sebab itu adalah angka yang relevan dengan keadaan permintaan yang supply yang sangat tinggi sekarang dalam semua sektor, termasuk barangan makanan dan sebagainya. Jadi kalau macam tu saya minta sebab di Singapura paling kurang basic 2,500 Singapore dolar. Jadi kita kena timbanglah sebab mereka terlibat dalam banyak benda. Ini saya pandangan saya yang berhormat Menteri. Terima kasih. Memang Pendang, gaji permulaan saya sebut dah tadi 2,100 hingga 2,500 constable. 2,000 dah. Dah ada. Sekarang praktis dia. Sekarang 2,100 tak masuk. Tak masuk allowance. Ya, tak masuk potongan semua, dah berjalan dah yang Pendang sebut tu. Lokasi tempat yang lebih kos sara hidup tinggi, umpamanya bandar dengan luar bandar, pinggir bandar, kita ada bayaran insentif mengikut lokasi dan tahap kesusahan. 500 hingga 1,500 dah ada. Jadi sama ada semakan gaji polis harus keluar daripada sistem semakan perkhidmatan awam. Buat masa sekarang status quo. Sebab itu ketika Perdana Menteri arahkan 10 tahun tak disemak, masuk tahun ke-12 baru Perdana Menteri suruh semak, maka polis sebab kita sentiasa update, kita segera memasukkan syur kita. Baik. Penggabungan kaunter penjimatan 3 saat di sana sangat memberikan kesan besar. Baru ni dalam pertemuan annual Leaders Retreat Malaysia-Singapura, pihak kerajaan Singapura menghargai semua inisiatif yang telah kita jalankan. Mereka sendiri hargai perubahan-perubahan yang kita buat melalui pelbagai inisiatif. Jadi itu yang saya nak respon kepada Pendang. Sebelum saya buka arau, saya nak sentuh dulu. Biar saya jawab, biar saya pinjam satu tajuk lagi. Biar saya berginjak satu tajuk lagi. Gaji basic tadi ni, saya dapat maklumatkan baru RM1,045 basic Sekarang saya jawab dalam parlimen pakai yang ni ya. 2,100, 2,500, gantung dia dapat allowance kuartal satu tidak, itu basic dia. Baik. Sebab untuk saya, yang berhormat Pendang pun biasa jadi Perdana Menteri, biasa dipersiap oleh pegawai untuk jawab. Kita duduk 2-3 jam teliti baru kita boleh jawab. Jadi saya macam tu, ya proses dia. Jadi pegawai bahagian sumber manusia sebut begini, saya sebut. Kalau ada cacatan dan Pendang ada maklumat lain, boleh maklumlah. Okey. Baik. Hal yang saya nak sebut berikutnya sebelum saya tengok Pendang Damansara. Yang kita belakang hal yang saya nak sebut ni adalah berkenaan dengan hal ehwal immigration yang banyak dibangkitkan ya. Baik, saya terima kasih Hulu Selangor, Padang Terap, Kuantan, Kanga, Bukit Bintang, Pasir Salak. Ini cerita tentang keberadaan warga asing di Malaysia yang dikatakan sebagai berlaku lambakan. Ini pertama kerajaan kena akui, ya keadaan itu wujud. Ya. Di bawah KDN apa dia? Warga asing masuk ke negara kita, kalau masuk sebagai PAS lawatan sosial, tak ada salah apa, masuklah. Yang salah apa dia? Kalau disalahgunakan. Masuk untuk tujuan PAS lawatan sosial, berakhir dengan dia tinggal lebih kat sini, dia bekerja di sini, dia berkahwin dengan orang sini, bertemu jodoh, tak ada masalah. Tapi kemudiannya tidak melakukan proses pendaftaran yang sah begitu. Jadi akibatnya itu satu kategori. Yang kedua memang dia masuk dengan pelbagai jalan, tanpa dokumen. Itu juga masalah. Ya. Jadi lambakan-lambakan yang berlaku ni akibat membawa kepada mereka kemudian dilihat menguasai beberapa zon tertentu. Kalau pasal borong itu berleluasa. Begitu juga kalau di negeri-negeri sana berlaku yang sama juga. Mereka kuasai tapak peniaga dan sebagainya. Tapak peniaga ni PBT lah. Ya, kalau dia bagi kepada pemohon rakyat tempatan dan bila rakyat tempatan sewa pula kepada pendatang ni, jadi berlaku kat situ. Satu, kenapa dia mendiami pula rumah flat dan sebagainya? Dia sewa dengan orang tempatan. Jadi dia ada demand and supply begitu. Ya. Jadi akibatnya bertambah. Baik, dia timbul menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, dia timbul ketegangan berlaku. Di Pulau Pinang ada kes, di Johor ada kes, kita kesan. Walaupun belum sampai tahap yang sampai terlalu mencemaskan, tapi bibit-bibit itu ada. Kerana itu, saya cuma nak sebut bahawa di peringkat KDN, tentulah perkara-perkara enforcement kita buatlah. Saya nak berkongsi dengan rakan-rakan ahli parlimen. Bagi Januari tahun ini sehingga 18 Oktober, Jabatan
immigration kita telah buat 7,169 operasi dan kita tangkap hampir 20,000 kategori ini yang datang tanpa dokumen, overstay dan sebagainya. Kemudian operasi-operasi yang bila kita buat dapat, kita tempatkan mereka di depo immigration. Kita hubungi pejabat kedutaan negara berkenaan supaya dia keluarkan travel document segera. Lagi lama kita letak mereka, lagi banyak kita berbelanja. Banyak mana? RM450 sebulan satu kepala makan. Jadi kalau 20,000, 30,000 itu memberikan beban kewangan kepada kerajaan. Pada masa yang sama, di pihak kerajaan negeri, di pihak kerajaan tempatan kena juga ada pengawasan supaya di pihak bidang kuasa kerajaan pusat dan bidang kuasa kerajaan negeri dan kerajaan tempatan itu dapat diselaraskan untuk hal ini dapat dibendung atau dikawal. Okey, itu berkenaan dengan immigration. Saya juga nak sebut Arau dan juga Kulim Bandar Baru bangkitkan isu mengenai pelancong Cina dan India. Yang Menteri. Saya ucap terima kasih kepada Arau yang memetik laporan audit negara 2018 yang mendedahkan lebih 100,000 pelancong dari pelbagai negara termasuk China dan India. Ini saya petik Arau sebut. Baik. Saya nak kait sikit pasal 2017 hingga 2018. isu pekerja asing. Laporan audit nanti sekejap. Zurun, Sekejap. jangan. Saya tengah jelaskan Arau. 100,000. Baik. Pelancong yang masuk, warga asing yang masuk, sama ada dia gunakan, saya sebut tadi, dia boleh masuk dengan menggunakan pas lawatan sosial. 30 hari. Warga Cina 30 hari, warga India 30 hari. Selepas 30 hari, dia keluar. Kalau dia tak keluar, maksudnya dia overstay. Okey, ya? Masa dia masuk, kita ambil biometrik. Kalau dia overstay, terus dia masuk senarai hitam. Dia nak datang kali kedua, dia akan dikenakan NTL, not to land. Baik. Bagaimana lagi cara mereka masuk? Mereka masuk gunakan pas lawatan jangka panjang yang aktif. Seperti pas lawatan iktisas. Pas lawatan sosial iaitu suami atau isteri kepada warga negara. Mereka boleh duduk 6 bulan, mereka boleh duduk maksimal 5 tahun. Jadi kalau kita ambil 2017, 2018 tak keluar, mereka duduk sini 5 tahun. Tahun pertama mereka masuk, mereka tak keluar, tak ada rekod mereka keluar. Sebab mereka memegang pas lawatan sosial suami atau isteri. Ada diplomat, jumlah ni tak ramai. Pas pelajar sekarang immigration keluarkan, kalau dia belajar 5 tahun, 5 tahun lah. Kalau dia belajar 4 tahun, 4 tahun lah. Jadi kalau dia masuk 2023, dia takkan keluar 2024. Sebab pasnya 4 tahun. Jadi rekod kita mencantikkan dia tak keluar lah kalau kita ambil ukuran 1 tahun. Pas resident, kita keluarkan 5 tahun, tamat 5 tahun, kita boleh sambung 5 tahun. Maksimum 10 tahun. Pas resident talent, pas penggajian, selama majikan ada kontrak dengan dia berapa tahun, immigration keluar. Sebab kita pun di satu sisi ada digesa supaya melakukan ease of doing business. Talent yang diperlukan oleh majikan tempatan untuk mengembangkan perniagaan. Kalau talent itu ada dari luar, dia yang cari, kita facilitate dengan memberikan pas penggajian. Dan mereka bukan ada setahun, bukan 3 bulan. Mereka duduk lama selama kontrak majikan diberikan. Pas MM2H, Malaysia My Second Home, itu 5 tahun, renewal, boleh diperbaharui. Pas lawatan iktisas, pas lawatan kerja sementara dan pas-pas immigration yang lain. Tan Sri Petua, demikian banyak pas lawatan, pas yang diberikan itu membawa kepada sesuatu warga luar masuk bergantung kepada dia memegang pas apa. Jadi kalau kita mengambil 1 tahun, jumlahnya tak sama. Hari ini setiap bulan, sektor pelancongan membawa 120,000 warga Cina setiap bulan ke dalam negara kita. Bagus dari segi ekonomi, tapi ada potensi dari segi ancaman keselamatan kalau kita tak berhati-hati. Jadi kita nak kena seimbang antara ekonomi dengan keselamatan. Sila Rau, nampak nak tanya berkelip tak berhenti. Yang ni yang Muhammad sebab jawapannya mungkin panjang. Kalau dia masuk 120,000 sebulan, jadi apakah kita ada data yang menunjukkan mereka keluar bila sampai tempohnya? Jadi termasuklah cerita yang telah dimasukkan 1.2 juta pelancong tidak keluar
dan sebagainya. Sebab data ni kita bukan dapat daripada rambang, kita dapat daripada sumber yang boleh dipercayai. Tak apa Yang Amat, kalau boleh bagi tahu apa yang boleh kita buat untuk memastikan mereka ini keluar. Lepas tu masuk balik, tak ada masalah. Kita nak negara ini dihormati. Yang Muhammad baru tangkap 20,000. 20,000 ini menunjukkan 20,000 ni banyak Yang Muhammad. Jadi sudah pasti angkanya berganda-ganda. Yang saya nak cakapnya ni, boleh jawab bertulis minta apa, pasal UNSCR. Yang pertama saya minta supaya jawatankuasa yang bagi kad tu, polis, saya tak mahu sebutlah pangkatnya, tapi pangkatnya terlampau rendah. Kalau boleh pangkatnya assistant commissioner dalam tu, bukan pangkat inspektor ataupun sarjan. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, dia hantar pegawai yang rendah. Kalau boleh timbalan KSU duduk di situ. Sekarang ni saya nak tanya, kad mana yang sah? Yang dikeluarkan UNSCR, dia hantar yang bagi kepada depo immigration, itu besarlah sebab apa immigration minta. Tetapi yang dia keluarkan sendiri, Yang Amat di Jalan Bellamy itu, kita akan lihat, saya turun ke Padang lah, kalau boleh Yang Amat turun ke Padang. Dulu rumah dia tu sebelah rumah bekas Ketua Turuh Angkatan Tentera, saya tak pasti sekarang. Tapi kita nak beritahu bahawa di situ ada beratus teksi yang menunggu untuk mengambil orang asing yang datang untuk mendapatkan kad. Jadi apakah kad itu sah? Kalau kita di luar kita tak nampak, kalau masuk dalam tu beribu orang sedang menunggu untuk dapat kad. Jadi apakah kad ini sah? Kad immigration tu sah? Ataupun kad yang dicakit? Kalau Yang Muhammad nak dicakit kad UNSCR, boleh beli sekarang RM80 satu. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap perkara-perkara yang kita sebutkan? Dan akhir sekali Yang Muhammad, apakah UNSCR tu sah berada di negara ini? Sebab dia berada di negara ini hanya menyambung kerja dengan pendatang Vietnam dulu. Tapi sekarang bila dia sambung kerja, apakah kita telah sahkan kehadiran mereka? Baik, terima kasih Arau. Yang pertama, bila pelancong luar masuk hari ini, kita selain pada kita wajibkan dia visa bagi negara yang memerlukan visa, dia pintu masuk kita ambil biometrik lah. Itu satu. Khusus untuk pelancong negara China, bagaimana elemen kawalan kita. Mulai 15 bulan 10, kita berikan mereka visa on arrival. Baiklah. Tapi chartered flight, direct daripada China ke Kuala Lumpur. Dan chartered flight itu pula, pelancongnya itu diuruskan melalui syarikat travel agent yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Itu elemen kawalan kat situ. Jadi mereka mohon visa. Jadi sekiranya lepas 30 hari, kalau dia ada sini 15 hari, 30 hari tak keluar, kita cari ejen pelancongan tu lah. Ejen pelancongan, kalau kita tarik lesen dia bimbang juga. Jadi elemen kawalan kat situ. Jadi dengan itu memudahkan kita. Satu, dia mesti chartered flight. Tak ada transit, direct flight. Dari China terus ke KLIA. Diuruskan oleh ejen pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Jadi katalah dia bawa 350 pelancong. Mereka juga sampai kita ambil biometrik. Dan dia mesti bagi kita itinerary, jadual lawatan sepanjang 2 minggu, 3 minggu melancong. Dengan itu kita boleh lakukan tracking atau pengesanan. UNHCR benar seperti disebut oleh Arau. Keberadaannya masa perang Vietnam dulu. Kerana Malaysia menjadi destiny kepada pelarian Vietnam. Jadi saya sebut tadi, bila bangsa-bangsa bersatu tubuhkan organisasi macam itu, tugasnya dua. Mendaftar dulu, kemudian cari negara ketiga. Tugas hakiki itu terus berjalan. Terus jalan. Jadi, buat masa sekarang, apakah status keberadaan mereka? Status quo. Ya, kita ada bincang, tapi keputusannya status quo. Mereka ada di situ. Jadi, yang disebut tadi oleh Arau soal pengeluaran kad, saya cuma nak sebut, UNHCR, dia keluarkan kad dia. Polis ke pegawai kerajaan kita tak terlibat dalam pengeluaran kad oleh UNHCR. Tak ada. Kita tak terlibat. UNHCR is UNHCR. Bahagian kita adalah pendaftaran refugees di bawah program TRIS. Sebenarnya program oleh pemerintahan sebelumnya kita kekalkan sebab niatnya adalah nak mendaftar. Jadi kita minta mereka teruskan sebab data itu membantu kita kalau kita nak laksanakan. Baik. Saya Tan Sri Dipertua, saya nak bergenjak pada tajuk yang berikutnya, Tanjung Piai. Tanjung Piai tak ada. Saya akan jawab bertulis. Balik pulau. Yang Berhormat Menteri, sebab